Tindakan pantas seorang remaja membuat panggilan kecemasan berjaya menyelamatkan 6 beradik berusia 2 hingga 11 tahun yang nyaris maut akibat terperangkap dalam kebakaran di Damansara Damai, Selangor. Muhammad Adib Haikal Nur Effendi, 14 tahun berkata, dia bertindak sedemikian sejurus terlihat kepulan asap dari kediaman jirannya itu sekitar jam 11 pagi. Muhammad Adib Haikal Nur Effendi merupakan anak kedua dari 6 adik-beradik berusia 13 tahun dan memiliki perwatakan yang disenangi ramai, khususnya dalam kalangan rakan sekolah dan keluarga. Apa yang lebih menarik, Adib juga turut aktif dalam bola sepak hingga mewakili kelab Sungai Buloh. Siapa sangka nyawa 6 beradik yang nyaris maut terperangkap dalam apartmen di Damansara Damai baru-baru ini sempat diselamatkan berkat panggilan anak muda yang berani ini. Sudah pasti ini wajar dijadikan contoh dan inspirasi buat semua. Kisah inspirasi pagi ini dia hero kita Muhammad Adib Haikal Nur Effendi ditemani bapanya Cik Nur Effendi Muhammad Milin. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hero remaja. Dah lah handsome, kacak bergaya. Tapi bila tengok ayahnya, lagi hero remaja. Okey, tapi apa pun kita nak ucapkan tahniah di atas tindakan adik-adik sendiri dalam satu situasi yang sangat-sangat genting, boleh memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan jirannya dan boleh menghubungi pihak bomba dengan pantas apabila melihat kepulan asap di rumah jirannya. Jadi mungkin adik-adik boleh cerita sendiri keadaan sewaktu itu. Bagaimana boleh nampak kebakaran tu? Semasa saya balik daripada sekolah, daripada kedai, saya nampak kepulan asap di depan rumah saya. Okey. Lepas tu saya tengok dalam rumah itu ada 6 adik-beradik yang terperangkap. Saya cuba untuk menyelamatkannya tapi tak boleh sebab nak masuk rumah tu kunci ada pagar. Pagar terkunci. Saya tidak boleh masuk. Saya call terus bomba. Lepas tu saya memang call. Ingat nombor Saya ingat itu daripada kelab daripada sekolah. Dia ajar. Lepas tu saya call dalam 5 minit macam tu polis sampai. Polis pun tidak boleh dapat masuk sebab mangga lah. Lepas tu dalam situasi tu, masa tu yang 6 mangsa yang dekat dalam tu memang dah sedar bangun ke macam mana? Memang diorang dah tolong nak simbah air tu lah. Dah simbah api tu sampai nak terpadam lah. Okey. Lepas tu saya dah tolong call bomba semua. Bomba sampai, bomba potong grill. Lepas tu bomba selamatkan lah masuk. So, dapatlah selamatkan enam tu. Tapi masa situasi tu terjadi, mesti adik-adik dengar jeritan-jeritan. Dengar. Kan mestilah dengar ketakutan situasi tu. Adik-adik sendiri takut tak? Takut juga. Takut juga. Ya, takutlah tak dapat selamatkan dia orang kan. Okey, jadi Encik Effendi pula di mana sewaktu kejadian? Sewaktu kejadian saya berada di luar sebab membeli kelengkapan baju sekolah-sekolah anak lah. Sebab kebetulan hari itu Adib tak ikut sebab dia ada latihan bola. So pagi itu dia ada latihan bola. So saya pergi dengan wife dengan yang sekecil lah. So daripada situ bila kita dapat panggilan daripada Adib mengatakan jiran rumah terbakar. So kita memang jadi panik lah untuk seketika kan. Sebab kita takut lita pintas akan melibatkan besar lagi dan kemungkinan rumah kita pun api marak boleh libatkan. Ya betul. So itu yang jadi panik untuk seketika lah waktu dia telefon tu. Tapi alhamdulillah sebab keberanian dia jugalah mungkin bomba cepat sampai dan dapat handle daripada merebak. Kedudukan ke rumah Cik Effendi sendiri dengan rumah jiran yang terbakar ni adakah dekat atau macam mana? Ya, betul-betul dekat. Depan pintu lah senang cerita. Okey. Depan pintu. Memang kenal lah jiran. Ya, betul. Kenal. Dan kebetulan hari itu adalah dia punya suami kebetulan sakit. Sakit dan dia menghantar pergi ke klinik lah. Tapi sebab kami tak ada dekat rumah, mungkin dia tak dapat tinggalkan pesan. Sebab selalunya kalau dia walaupun pergi kedai, dia akan inform isteri untuk
tengok-tengokkanlah anak dia kan. Sebab dia mungkin tak ada pengasuh dan dekat situ anak-anak pun masih kecil. So mungkin dia paksa kunci rumah tu untuk seketika. Sebab suami dikatakan tak sihat kan? Dan Baik. itulah gunanya jiran. Betul. Kan? Berbaik dengan jiran. Berbaik dengan jiran itu sangat-sangat penting. Kita sebenarnya bersama dengan Puan Dewi Langgiswari Siva merupakan mangsa kebakaran yang sudah pun berada di talian. Selamat pagi Puan Dewi. Selamat pagi. Okey, berdasarkan kepada cerita yang dikongsikan oleh adik-adik dan juga Encik Effendi ni, kita melihat situasi bagaimana sebenarnya kebakaran ini boleh berlaku. Waktu dan ketika itu kabarnya Puan Devi bawa suami ke klinik ya, betul? Ya, betul. Mungkin boleh cerita sikitlah. Bila dah pergi klinik kan tinggal anak-anak dalam rumah, pintu berkunci, dapat tahu pula berlaku kebakaran. Macam mana Puan Devi boleh dapat tahu dan bagaimana tindakan Puan Devi selepas tu? Pagi tu, I juga pergi klinik bawa suami. Tiba-tiba, dia call je India. Dia call, dia kata, bomba dah sampai, polisi dah sampai. Kenapa ni? Dah jadi apa? I cakap, I tak ada luar. Dia bawa pergi klinik lah. Lepas tu, dia kata, bomba dah sampai. Awak cuba datang dulu sini. Lepas tu, tiba-tiba, I balik, tengok anak saya dah bakar sofa. Bomba dah sampai, polis pun dah sampai. Maksudnya kejadian itu berlaku disebabkan anak-anak bermain dengan api lah ni. Dia main gas. Dia buka gas, dia ambil kotak, lepas tu dia kasih bakar, taruh atas sofa. So dah tahulah punca keadaan sebenarnya. Jadi bila berlaku perkara itu dan tahu pula adik-adik telefon bomba dengan pantas, ada tak Puan Devi jumpa dengan keluarga adik untuk bertanyakan keadaan sebenar sewaktu itu bagaimana? Masa tu dah panik dah. Dah masuk rumah dia dah panik dah. Ya. Dah tak terfikir apa dah kan? Tapi tak boleh fikir. Lepas tu tanya siapa yang call. Jiran kata ni anak jiran saya yang call. Bagi tahu apa. Tapi sebelum keluar rumah, ada tak pesan dengan anak-anak supaya tak bermain dengan api? Memang saya selalu pesan. Ini keadaan rumah sebenarnya ya selepas kebakaran tu ya. Dengan satu tindakan kecil bermain dengan api telah pun menyebabkan kebakaran yang besar. Jadi bagaimana Puan Dewi sekarang ini tinggal di sana lagi ataupun rumah tu tak boleh nak buat masa ni tak boleh tinggal? Saya tinggal sana juga tapi sekarang saya dekat hospital. Dari keadaan suami bagaimana lepas dah tahu situasi itu? Dia masih sekarang dekat hospital juga. Masih lagi. Okey. Jadi sekarang ni anak-anak berada di mana? Dia ada dekat rumah saudara. Rumah saudara. Maknanya rumah tu tak ada orang tinggal lah sekarang ni Okey, jadi banyak juga sebenarnya nak di-repair tu. Puan Devi. Banyak nak di-repair di sana. Adik-adik sebagai seorang remaja kan yang baru nak masuk umur 14 tahun. Kami percaya tidak semua orang ada keberanian ataupun boleh ada tindakan pantas untuk lakukan apa yang adik-adik dah lakukan sebenarnya. Apa yang adik boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang sebaya kan, kalau berlaku situasi-situasi yang tak diingini ni, bagaimana kita perlu ada rasa tanggungjawab seperti adik sendiri? Apa boleh nasihatkan ke kawan-kawan yang sebaya? Kalau ada kecemasan yang kita tidak boleh nak buat sendiri, call lah bomba ataupun polis untuk tolong kita menyelamatkan benda yang kita tak boleh nak buat. Tadi adik sebut di sekolah dapat tahu kan, adakah masuk kelab beruniform ataupun sebagainya dapat tahu masuk kadet polis. Oh, kadet polis. So dekat situ memang dia dah bagi nombor-nombor kecemasan untuk digunakan apabila berlaku kecemasan. Tapi bila lepas berlaku kejadian ni kan adik-adik tular dekat social media kan apa semua. Jadi bila pergi ke sekolah tu, ada tak cikgu-cikgu, kawan-kawan semua sedar mengenai keadaan tu? Yang tadi tu. Tak ada yang tahu. Sebab cuti sekolah. Oh, cuti sekolah ya sekarang. Awak ni mimpi anak saya sekolah. Oh, sekolah tadika sekolah. Saya pun anak saya sekolah. Apa faham anak masih kecil lagi kan. Anak saya masuk tadika. Rupanya cuti sekarang. Best lah korang ya.
Cik Effendi, mungkin Cik Effendi juga boleh kongsikan kan perlunya jugalah dari segi orang kata untuk ibu bapa sendiri memberi pendedahan ilmu kepada anak-anak berkenaan dengan tragedi ataupun situasi yang boleh berlaku dan apa yang perlu mereka lakukan. Sebagai ibu bapa, sebenarnya benda ni memang alert dan anak-anak kena tahu yang mana bahaya dan yang mana selamat. Sebab kalau dari punca api memang boleh melibatkan nyawa. Baik, kena terangkanlah pada anak untuk elakkan daripada bermain dengan api atau bermain dengan air. Sebab api walaupun kecil dia kawan, tapi bila dah besar dia menjadi lawan. Itulah dia. Jadi Puan Dewi masih lagi berada di talian bersama kita. Jadi Puan Dewi, mungkin Puan Dewi dah pun nasihatkan anak-anak Puan Dewi disebabkan kejadian itu. Mungkin apa yang telah pun Puan Dewi nasihatkan kepada anak, mungkin boleh kongsikan kepada kita? Jangan main api, dah bahaya. Kita saja nak main pun tak payahlah. Tak main dah, cukup. Anak saya yang sekarang buat pun semua dah panik, tengah panik juga. Sekejap pun dah tak boleh biar dekat rumah. Jadi anak-anak semua sekarang dah sedarlah apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, memang. Mereka dah pun sedar, ya. Baik, kita bersyukur sebenarnya anak-anak Puan Devi pun selamat dan ini juga peringatan untuk semua penonton yang mempunyai anak-anak kecil kan. Kalau boleh jangan biarkan mereka bersendirian. Kadang-kadang kita dah nasihatkan pun, tapi biasalah budak-budak kan. Nakal dia tu. Terima kasih juga kepada adik-adik. Sebelum nak berakhir nak tanya sikit, bila besar nak jadi apa? Jadi polis. Oh, satu baguslah. masuk kadet polis kan. Tapi saya tahu satu lagi minat dia. Tadi tengah borak-borak, dia cakap dia adalah seorang pemain bola sepak sekolah. Nampak gaya pun dah tahu dah. So maknanya fit lah badannya kan. Ayahnya pun dia macam mana? Ayah kan. Main apa? Main posisi apa? Midfield. Siapa pemain pilihan awak? Favorite? Ada Haiman. Arif Haiman winger lah. Abang Fendi sendiri memang main bola ke? Dulu main bola lah. Tapi sekarang dah... Kenapa tak main? Sebab kesuntukan masa. Pasal masa. Tapi kita pun kesuntukan masa juga sebenarnya. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Fendi dan juga adik-adik di dan juga Puan Dewi. Terima kasih. Terima kasih Puan Dewi dan terima kasih kepada semua yang menasihati anak-anak supaya tidak bermain dengan api. Itulah bahayanya bermain dengan api. Macam Encik Fendi cakapkan tadi, bermain dengan api ni kecil-kecil kawan, besar-besar menjadi lawan. Dan juga bagaimana kebaikannya apabila kita beradab dan juga baik bersama jiran. Hidup berjiran ni penting. Kadang-kadang bila ramai jiran ni, itulah kelebihan dia. Jangan sombong dengan jiran ya. Sebab nanti kalau susah, tak ada orang nak tolong. Cakap elok-elok lah dengan jiran kita. Jadi itulah dia kisah inspirasi seorang remaja menyelamatkan jiran mangsa kebakaran